Alhamdulillah saya dah serahkan pun jumlah derma tuan-tuan dan puan-puan kepada yang berkenaan, kepada ahli pengurusi masjid, kepada pengurusi masjid lah, insya-Allah. Dan derma tuan-tuan dan puan-puan tu saya serahkan, dan semoga ada manfaat lah di dalam derma, insya-Allah. Semoga menjadi pahala kita di dunia dan akhirat nanti, insya-Allah. Semoga juga tuan-tuan dan puan-puan dimewahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Bagi yang berniat nak derma tapi tak sempat derma, atau tak mampu nak derma tapi doa saja, saya pun tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alamak, suara saya tak kedengaran dengan bagus ni. Sekejap. Check. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini di YouTube, Facebook, yang mendengar saya di Twitter, yang mendengar saya di TikTok. Terima kasih saya ucapkan kerana terus bersama, share, like, subscribe. Setelah bertahun-tahun kita live bersama, harap tuan-tuan tak bosan tengok muka saya lah. Kan, alamak, saya lupa dah letak rekod. Okey, so kita akan bersiaran malam ni insya-Allah, menyentuh beberapa perkara, tak banyak sebab pukul 10 ni ada debat debat di antara saudara Fairul dari geng LTL kita, Pro Pakatan Harapan, dan juga dia akan berdebat dengan Ustaz PAS berkenaan dengan topik adakah PAS sesat? Adakah PAS membawa pemikiran sesat? Lebih kurang macam itulah tajuk dia. So kira-kira pukul 10 malam ini. So sekejap lagi saya akan share, insya-Allah kita akan share insya-Allah. Walaon pun tak bosan tengok muka Kok Is apatah lagi kami. Kan, betul lah, Walaon ni semangat lah. Saya respect lah Walaon ni kan. Dia komen, dia konsisten komen tu yang saya suka tu. Terbaik lah Walaon. Kan, seluang-seluang Walaon dia maki saya sebagainya. Kan, Barua di AP, macam-macam lah dia tulis tu. Saya sinilah Fuzin Costa pun saya lalu tengok dekat YouTube saya. Hari ni dia datang dekat TikTok sebab mungkin dia dah panas kena maki kat YouTube kan. Tuan-tuan, untuk geng-geng dekat YouTube Fuzin Costa dah lari ke TikTok Dia dah tak ada kat YouTube lagi. Alright, thank you geng-geng di Twitter, tanpa kita lupakan. InsyaAllah malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Pendedahan oleh Perdana Menteri sendiri, bagaimana Anwar Ibrahim menyelamatkan Felda dengan satu formula, satu kaedah, yang mana kerajaan sebelum-sebelum ini bertahun-tahun tukar Menteri Kewangan, termasuklah 33 bulan tu, dia tak berjaya nak selamatkan Felda. Tetapi Perdana Menteri kita telah berjaya selamatkan Felda. Dan kenyataan Anwar Musa, ni bukan Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang nak saman Anwar, itu ANNUAR, bukan Anwar Ibrahim. Kan, sebab saya tak boleh tulis panjang, dia pendek macam tu je, so that's why dia jadi Anwar saya tak boleh tulis panjang. Dia mengambil pendirian berkemungkinan untuk menyaman Anwar Musa. Macam saya sebut malam tadi, disebabkan oleh Anwar Musa mengaitkan beliau sekali lagi dengan peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei, macam saya kata, Anwar Musa kata dia berceramah di Kota Kinabalu dengan ceramah berapi-api tahun 1969. Kalau dia ceramah dekat Kota Kinabalu, orang tahu dia punya ceramah tu mungkin tahun depan kot. 1969 dia tak ada YouTube, Facebook, tak ada TikTok macam ni, live ni tak ada. Kan, lebih-lebih lagi Pembangkang mana ada keluar TV pada masa tu. Radio pun confirm tak keluar je dia Pembangkang kan. Tiba-tiba dia kata, tengok dia ceramah dekat Kota Kinabalu, tengok 13 Mei. Ada lah dia orang macam ni kan. Tapi ada orang percaya tuan-tuan, ada yang percaya. Biasalah geng-geng seluang, geng-geng Walaon ni, dia benda macam tu pun dia percaya kan. Dan saya akan juga bawa beberapa berita malam ni lah, insya-Allah. Beberapa berita yang kita akan bawa pada malam ni. Tadi saya lupa tukar topik. Alamak. Sekejap tuan-tuan So, seperti biasa, kalau boleh tuan-tuan mohon share, mohon like, mohon subscribe. Terima kasih juga kepada yang menderma untuk tiles di masjid saya. Saya dah update dekat Facebook tadi. Untuk tile tersebut, alhamdulillah saya dah serahkan pun jumlah derma tuan-tuan dan puan-puan kepada yang berkenaan, kepada ahli pengurusi masjid,
kepada penghuni masjid lah, insya-Allah. Dan derma tuan-tuan dan puan tu saya serahkan, dan semoga ada manfaat lah di dalam derma, insya-Allah. Semoga menjadi pahala kita di dunia dan akhirat nanti, insya-Allah. Semoga juga tuan-tuan dan puan dimewahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Bagi yang berniat nak derma tapi tak sempat derma, atau tak mampu nak derma tapi doa saja, saya pun tetap doakan tuan-tuan, semoga melimpahlah pahala kita. Yang penting niat tuan-tuan dalam Islam ni tuan-tuan. Kalau kita niat buat baik, dapat 1 pahala. Kalau kita buat baik tu dapat berapa? 5 pahala, 5 kali ganda kot, lebih kurang macam tu lah. So dengan niat tu pun dah cukup dah. Niat tu pun dah cukup untuk kita nak, orang kata apa, nak dapat pahala tu. Yang penting kita niat je. Mungkin kita tak mampu, mungkin kita bagi ke orang lain yang mungkin mampu, yang mungkin share, mungkin apa orang kata buat amal jariah tersebut. Itu dah lebih daripada baik, alhamdulillah. Terima kasih yang terus menyokong usaha kita. Dan hari tu saya ada buat community LTL, kan ingat saya pernah buat community LTL. So benda tu dia agak sangkut sekejap, tapi saya dah dapat kaedah bagaimana nak restart balik. So dah dapat, alhamdulillah. So dan untuk yang invest hari tu pun alhamdulillah saya dah jumpa dah jalan penyelesaian dia. So untuk community LTL nanti, siapa yang nak jadi peniaga, kita akan open semula untuk peniaga macam mana nak menyertai community LTL. Dan plan saya kalau jadi insya-Allah dalam community LTL ni, peniaga-peniaga ni kita akan buat sesuatu. Dan dia tak ada syarat utamanya mesti seorang peniaga lah. So nanti saya akan war-warkan mengenai community LTL, terutama yang berniaga, macam mana kita nak gunakan komuniti kita, geng-geng kita ni untuk kita nak marketkan produk kita. Kita kena bermula daripada geng kita sendiri dahulu. Saya selalu kata bahawa yalah, kita ada ramai nak buat ni, nak buat itu, ada yang nak buat misi dan sebagainya. Dia kata sebab kerajaan tak buat apa-apa. Bagi saya, kalau kita betul-betul nak membangunkan negara ini, instead of kita bersaing dengan kerajaan, apa kata kita buat something yang parallel dengan kerajaan, something yang dapat membantu kerajaan. Jadi saya nampak ada satu usaha yang saya nak buat nanti, insya-Allah. Saya dalam usaha nak kumpulkan peniaga-peniaga besar dan kecil, dan dalam peniaga besar dan kecil itu, dalam komuniti itu, kita boleh berinteraksi sebagai satu pasukan, dan kita akan marketkan kepada komuniti LTL yang lain, sama ada ahli atau bukan ahli. So saya punya live setiap malam ni tuan-tuan, 8, 10, 12 ribu, 15 ribu orang menonton. Jadi saya akan gunakan platform ini untuk membantu peniaga-peniaga kita, dan platform yang saya akan dah pun diwujudkan, bukan akan dah wujud dah pun platform tu. Alhamdulillah, ialah kita ni bukannya dapat dana, dapat geran dan sebagainya daripada orang. Ini bantuan-bantuan sedikit sebanyak, alhamdulillah platform itu telah pun diwujudkan. So kita dalam usaha untuk nak perkenalkan. Tapi selepas ini saya nak kena ada beberapa testing saya kena buat dahulu sebelum saya release. Tapi ini saya bagi hint-hint dahululah tuan-tuan. Okey. So kita ada beberapa cerita. Pertama sekali, ni Anwar Ibrahim sebut. Belum ada menteri sakau projek kerajaan setakat ini, Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sehingga kini tiada menteri dalam kerajaan perpaduan pimpinannya terlibat dalam amalan yang menyalahi tahbir urus dan tata kelola. Dalam 7 bulan ini, belum ada kes menteri yang amalkan gelojoh nafsu serakah yang selama untuk menyakau mana-mana kontrak kerajaan kerana itu tegas jaga tata kelola ini elak dari rasuah dan juga ketirisan. Katanya ketika berucap di hadapan 10,000 warga peneroka Felda sempena sambutan Hari Peneroka di Serdang hari ini. Kita hadapi masalah ekonomi yang berat. Hutang begitu banyak, masalah tak selesai. Tapi saya yakin sekiranya kita di landasan yang betul, elak ketirisan, elak tamak haloba, elak nafsu serakah, elak ambil kekayaan bukan hak kita, saya yakin Malaysia akan bangkit sebagai sebuah negara yang hebat dan gagah di rantau ini. Anwar berkata walaupun kerajaan perpaduan diagentuai pelbagai parti seperti PKR, DAP, UMNO, Amanah dan GPS, namun tiada unsur-unsur sabotaj berlaku seperti didakwa setengah pihak. Saya dalam PH, Datuk Seri Ahmad Zahid dalam UMNO, tapi kita ambil keputusan demi Felda, demi kehidupan orang Melayu dan rakyat Malaysia. Kita angkat bersama martabat negara kita untuk hebat semula. Bila saya bentangkan dalam mesyuarat jemaah untuk tolong Felda, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, disokong oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loh. Inilah perpaduan membawa kebaikan untuk rakyat. Anwar pada majlis itu menyatakan komitmen untuk melupuskan 80% hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion. Anwar terus mengingatkan pengurusan Felda supaya lebih cekap mengurus, tidak mengizinkan sebarang ketirisan, tidak boros dan tidak mengizinkan pelaburan yang merugikan Felda. Jika tidak diurus dengan baik, izinkan pemborosan, amalan melabur ikut suka hati, inilah jadinya hingga kerajaan terpaksa tanggung hutang
sehingga 8.3 bilion katanya. Okey, Anwar dalam itu memberi kebenaran untuk Zahid juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menjelajah ke kawasan Felda bagi membantu meningkatkan kemudahan asas seperti kawasan tanah rancangan itu dan menyelesaikan benda-benda kecil seperti lampu jalan dan tandas sekolah. Felda di bawah tanggungjawab saya, maka saya beri ruang kepada Ahmad Zahid dan kementerian beliau, baik dari segi peruntukan atau bidang kuasa yang saya fikir boleh dilakukan beberapa perubahan yang diperlukan. Saya beri ruang di mana mampu atau boleh dikenali dengan bantuan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah masuk ke Felda tanpa kerenah tukar peraturan yang halang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Tuan-tuan, satu Perdana Menteri yang sebenarnya dia tak fikir macam mana okey, kalau aku bagi duit kepada Felda, macam mana aku nak dapat duit tu? Kalau aku bagi duit ni kepada Felda, berapa persen aku dapat? Kalau aku bagi duit kepada Felda, berapa aku nak sakau? Kita ada Perdana Menteri yang tak macam tu. Kan? Kita tak ada Perdana Menteri yang memikirkan 100% duit ini, 100% bantuan ini, 100% benda yang dibuat ini, macam mana nak memanfaatkan rakyat. Ada orang mempertikaikan lah, alah takkanlah Anwar Ibrahim tu. Anwar Ibrahim itu boleh jadi kaya raya, duduk dalam penjara. Macam mana boleh dapat aset juta-juta? Lepas tu saya kadang-kadang, saya malah nak jawab orang yang bodoh macam ni kan. Nak beritahu tuan-tuan, tak payah Anwar Ibrahim, saya pun ada aset juta-juta tuan-tuan. Cuma bila kita sebut aset itu, dia bukanlah duit. Tuan-tuan ada tanah tak? Tuan-tuan ada rumah tak? Tuan-tuan ada kereta tak? Nilaian kereta, rumah, aset. Salah, malah saya nak ajar benda ni tuan-tuan. Nak bodoh, biar bodoh seorang lah. Tapi itulah nilaian macam mana kita nak menilaikan aset. Lepas tu, saman Anwar menang. Berapa banyak? Anwar menang saman lawan Papa Gomo. Papa Gomo fitnah Anwar Ibrahim. Anwar menang saman hampir 1 juta. Cash tuan-tuan. Cash. Papa Gomo bayar Anwar Ibrahim 900 lebih ribu. Itu baru Papa Gomo. Kita belum tengok KJ lagi 200 ribu. Ada ramai lagi orang lain yang kena saman. Ni sekarang Anwar tengah saman, apa orang kata, Sanusi kena saman. Siapa nama PAS tu, apa nama dia, Razman kena saman dengan Anwar Ibrahim. Ini tengah menunggu ni, line ni ada duit-duit dia. Walaupun dia tak ambil gaji, bagi dia dah ada pencen. Dia tak perlukan kepada semua tu. Dia duduk dalam penjara, dia fokus. Dia dah tahu dah matlamat utama dia apa dia tuan-tuan, untuk bagaimana nak menyelamatkan negara, macam mana nak selamatkan Felda. Bila dia took over pada tahun lepas, Rafizi sendiri kata bahawa bila mereka took over, mereka mengambil alih kerajaan, mereka dibebankan dengan hutang sehingga 1.5 trilion ringgit. Kan? 1.5 trilion ringgit. Sedangkan market cap kita, pendapatan negara kita hanya 1.8 trilion ringgit. 1.8 trilion ringgit. So kita kena berhutang 1.5 trilion ringgit. Umpama macam tu lah. Jadi dalam keadaan macam tu, so kena fikirlah, Anwar kena fikir. So, suka atau tidak, Anwar kena fikir dan Anwar memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Dan that's what Anwar is trying to do sekarang ini. Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba lakukan adalah dengan melakukan ini. Dengan melakukan apa benda yang boleh digunakan bagi membantu rakyat. Baik. Sebelum kita pergi kepada bagaimana Anwar selamatkan Felda, satu bagi saya brilliant move. Bukan brilliant, tapi bold move lah tuan-tuan. Satu bold move. Saya bawakan kepada, ada PN kata MCA boycott, MCA akan sertai PN. Baik, jawapan MCA sertai PN, MCA jawab dalam satu perkataan, no way. Bukan no way, no. Presiden MCA Wee Ka Siong tidak berhasrat untuk melayan pelawaan PN supaya MIC dan MCA menyertai gabungan itu. Dalam ciapannya hari ini, Wee berkongsi laporan berkata tentang jemputan Sanusi dan menjawab ringkas no. Okey, so kalau kita tengok dekat sini kenyataan ini okey, kejap. Ya, dia gambar saya. Dia kata PN sedia beri MCA MIC keluar kerusi campuran jika keluar BN, kata Sanusi. Kemudian Wee Ka Siong jawab, nope. Okey. Sanusi menghulurkan undangan itu susulan kenyataan MCA dan MIC bahawa mereka tidak akan menyertai pilihan raya negeri akan datang. Penolakan tegas itu senada dengan pendirian Setiausaha Agung parti berkenaan Chong Sin Woon yang berkata MCA tidak ada rancangan sedemikian untuk meninggalkan BN. Katanya, keputusan untuk tidak bertanding tidak ada kaitan dengan komitmen MCA kepada BN. Oleh itu, tidak timbul soal menyertai pakatan lain. Terdahulu, Senator MCA T. Lian Ke berkata keputusan parti untuk tidak bertanding adalah satu pengorbanan bagi memastikan pilihan raya negeri tidak akan dicemari dengan retorik perkauman dan agama yang memecah belahkan parti itu. Okey, dah jelas kepada Sanusi, dah lah. Berhentilah berangan tu.
Tak payah lagi dah mangan-mangan lah. So dia orang pun dah tak nak dengan kau. Tapi dalam masa sama, kenapa tiba-tiba Sanusi nak offer kepada MCA MIC sedangkan dia dah ada gerakan? Ini saya nak cerita ni. Rupanya Sanusi sendiri tak yakin pada gerakan, tuan-tuan. So serangan-serangan demi serangan terhadap gerakan yang berlaku sebelum-sebelum ini telah menampakkan dengan jelas bahawa apa? Bahawa rupanya bahawa gerakan ini satu parti yang tak boleh dipercayai. Walaupun sekarang ini gerakan mendapat kerusi paling banyak di Pulau Pinang. Kerusi paling banyak di Pulau Pinang berbanding PAS, tetapi mereka tak ada pilihan. Mereka tak ada pilihan. Dia tahu gerakan ni tak boleh nak dipercayai. Siapa yang bawa dan nak mencabar undang-undang hudud Kelantan di Mahkamah Persekutuan? Gerakan. Siapa yang nak menghapuskan tulisan Jawi? Gerakan. Bila masa DAP nak hapuskan tulisan Jawi? Yang nak hapuskan gerakan, tuan-tuan. Yang buat demonstrasi tentang hudud, gerakan. Yang nak batalkan hudud di Mahkamah Persekutuan, itu gerakan. Tapi hari ini siapa yang bersama gerakan? So tiba-tiba hari ini gerakan buat satu kenyataan. Dominic Lau kata hala 7 gerakan kini jelas bersama PN. Presiden gerakan memulakan kempennya semalam dengan menggesa ahli memilih kesinambungan dan kekal bersama Perikatan Nasional. Dalam klip video pendek ini muat naik, dia berkata hala 7 parti itu kini semakin jelas setelah pilihan raya umum November lalu. Saya menjadi presiden parti ketika parti berada dalam keadaan paling rendah. Walaupun saya mahu memimpin parti keluar dari kemerosotan, parti kita terpaksa mencari kedudukan politik yang paling sesuai kerana kemelut politik bertahun-tahun. Selepas PRU ke-15, saya percaya hala 7 kita sangat jelas melalui jatuh bangun bersama PN. Saya kini berhasrat untuk dipilih semula sebagai presiden. Saya harap semua rakan seperjuangan dapat mengamanahkan saya 3 tahun lagi, memberi saya menyelesaikan masalah tunggal tanggungjawab saya. Lau mengucapkan terima kasih kepada ahli parti kerana menyokongnya sejak 2018 lagi.